Tugasan pertama yang diberi kepada kami ialah untuk menyatakan cara mengenal pasti kesalahan bahasa. Okey, di sini saya akan membentangkan tentang teknik mengesan dan membetulkan kesalahan bahasa. Untuk langkah pertama, kita kena kenal pasti kesalahan yang hendak kita betulkan. Untuk langkah kedua pula, kita kena baca ayat tu berulang-ulang kali. Supaya apa? Supaya kita dapat mengenal pasti kesalahan bahasa dalam ayat tu. Untuk langkah ketiga pula, kita kena cuba perhatikan kesalahan dengan meneliti perkataan demi perkataan, serta cubalah kaitkan dengan hukum tata bahasa yang telah kita pelajari. Untuk langkah terakhir, sebaik mungkin garislah perkataan atau frasa yang telah dibaiki. Kebiasaannya, terdapat dua kategori kesalahan bahasa, iaitu yang pertama, morfologi. Morfologi ni apa? Iaitu bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur kata dengan bentuk kata dan juga pergolongan kata. Okey, yang kedua ialah sintaksis. Sintaksis ni pengetahuan, iaitu cabang ilmu linguistik, peraturan dan sebagainya tentang susunan kata dalam ayat. Antara kategori kesalahan bahasa dari segi morfologi ialah kata ganti diri, kata bilangan, penjodoh bilangan, kata sendi, kata hubung dan juga kata kerja. Jadi di sini anda boleh tengok apa kesalahan bahasa dalam ayat itu dari segi morfologi dan juga apa sebab berlakunya kesalahan bahasa dalam ayat tersebut. Jadi kita beralih kepada kesalahan bahasa dari segi sintaksis. Okey, antara contoh-contohnya ialah dari segi pola ayat, subjek dan predikat, ayat pasif dan ayat aktif, ayat majmuk dan akhir sekali cakap ajak dan cakap pindah. Di sini anda boleh lihat apa contoh-contoh kesalahan bahasa dari segi sintaksis, mengikut kategori dan juga apakah ayat yang salah dan ayat yang betul. Dan yang terakhir sekali ialah kesalahan dari segi istilah. Okey, kesalahan dari segi istilah ini bermaksud kesalahan penggunaan kata, iaitu penggunaan perkataan yang tidak sesuai dengan kehendak atau situasi ayat. Jadi di bawah ini anda boleh lihatlah contoh-contoh ayat yang mempunyai kesalahan dari segi istilah dan juga apa yang perlu diperbetulkan dalam ayat tersebut. Terdapat beberapa kesalahan bahasa yang terkandung dalam petikan di bawah. Contohnya, pada ayat orang yang menghargai masa tidak akan membiarkan berlalunya masa tanpa sebarang kerja yang berfaedah. Yang sepatutnya diganti ialah membiarkan berlalunya masa diganti kepada membiarkan masanya berlalu. Jadi ayat dia akan jadi orang yang menghargai masa tidak akan membiarkan masanya berlalu tanpa sebarang kerja yang berfaedah. Contoh kedua ialah setiap orang diberi masa yang sama banyak. Yang patut diganti ialah setiap orang diberi masa. Okey. Ditukar kepada setiap orang mempunyai masa. Kenapa dia ditukar? Sebab ayat diberi tu tidak sesuai dengan perkataan masa yang ada kat situ. Okey. Contoh yang ketiga ialah terpulanglah kepada setiap individu untuk merancangkan masanya. Yang sepatutnya ditukar ialah merancangkan masanya. Ditukar kepada merancang masanya. Kerana terdapat kesalahan imbuhan kat situ. Kan tu tidak sesuai untuk digunakan selepas merancang itu. Okay? Jadi untuk contoh yang terakhir ialah namun begitu kegigihan, kesabaran, kekuatan hatinya. Apa yang patut ditukar ialah selepas kesabaran itu kita perlu meletakkan perkataan dan sebagai kata hubung yang terakhir. Dan ayat dia akan jadi namun begitu kegigihan, kesabaran dan kekuatan hatinya. Sekian, terima kasih. Cuba korang perhatikan, terdapat beberapa kesalahan bahasa yang terkandung dalam petikan di bawah. Kesalahan pertama yang dapat kita lihat ialah suatu. Suatu adalah digunakan untuk peristiwa, jadi ia salah dalam teks ini.
Jadi kita gantikan ia dengan 1. Sejak zaman berzaman, kerja ialah satu beban yang perlu dilakukan. Kesalahan kedua ialah yang. Seperti kita tahu, yang itu ialah satu kata hubung pancangan relatif. Ianya tidak sesuai digunakan selepas itu. Jadi, kita buang yang dan biarkan ia kosong. Maka ayat dia akan berbunyi, bekerja itu tiada hujungnya. Mari kita teruskan kepada petikan yang kedua. Kesalahan pertama yang dapat kita lihat daripada petikan kedua ialah tidak menyenangkan mata memandang. Tidak menyenangkan mata dan mata memandang ialah ayat yang berbeza. Jadi, kita perlu tambahkan kata penghubung. Kata penghubung yang sesuai untuk konteks ayat ini ialah yang. Jadi, ayatnya akan berbunyi, tidak menyenangkan mata yang memandang. Yang kedua ialah penggunaan istilah sehari-hari. Tiada istilah yang berbunyi sehari-hari. Hanya ada berhari-hari, hari-hari, sehari-sehari, hari demi hari dan harian. Perkataan yang paling sesuai untuk menggantikan sehari-hari ialah seharian. Kesalahan yang ketiga ialah penggunaan yang dalam konteks ayat berikut. Yang tidak sesuai digunakan dalam konteks ayat yang ada koma dan perkataan dan. Jadi, kita perlu buangnya agar ayat dia berbunyi seperti ini. Sikap sederhana dalam percakapan, mengeluarkan arahan, bergaul, berpakaian sopan dan lain-lain. Dan akhir sekali, kesalahan yang dapat kita lihat daripada petikan ini ialah tidak boleh dibiarkan kerana ini tidak dianggap sederhana. Perkataan tidak dalam ayat itu perlu diletakkan di hadapan perkataan dianggap. Kerana apabila kita letakkan di belakang perkataan dianggap, ayatnya akan berubah menjadi ayat penafian. Perkataan tidak perlu diletakkan di depan perkataan dianggap. Barulah menunjukkan istilah sederhana yang ingin dinafikan. Maksud koheren. Secara ringkasnya, koheren bermaksud perkaitan antara bahagian yang satu dengan bahagian yang lain sehingga ayat memiliki kesatuan makna yang utuh. Kohesi pula bermaksud hubungan antara bahagian dalam teks yang ditandai penggunaan unsur bahasa. Konsep kohesi pada dasarnya mengacu kepada hubungan bentuk, artinya unsur-unsur wacana, iaitu kata atau ayat yang digunakan untuk menyusun suatu wacana memiliki keterkaitan secara padu dan utuh. Seterusnya saya akan terangkan contoh koheren. Untuk mendapatkan karangan yang mantap dan bagus, setiap isi karangan mestilah bersifat koheren, iaitu mempunyai pertalian isi antara satu sama lain. Pertalian antara isi ni akan menampakkan satu pola atau keseluruhan karangan. Penyusunan isi itu harus mengikut kesusunan keutamaan tanpa mengabaikan pertalian antara isi-isi tersebut. Sebagai contoh, dalam buku teks bahasa Melayu tingkatan 5, muka surat 216 dan 217, kat situ tajuk yang diberi ialah kepribadian penjawab awam. Jadi di situ kita perlu mengeluarkan isi-isi yang berkaitan dengan tajuk tersebut. Sebagai contoh, isi yang pertama menghargai masa, yang kedua ketukunan membawa kejayaan, yang ketiga keseronokan bekerja, yang keempat ialah kemuliaan kesederhanaan. Jadi berdasarkan isi yang telah kita keluarkan tadi, sudah bersifat koheren kerana mempunyai pertalian isi antara satu sama lain yang menunjukkan kepribadian seorang penjawab awam. Berikut merupakan contoh kohesi berdasarkan teks ketukunan membawa kejayaan. Isinya, ketukunan bererti memberi tumpuan kepada sesuatu kerja sehingga selesai dan sempurna hingga membawa kejayaan kepada agensi dan individu. Penerangan, apabila kita sebut ketukunan, yang tergambar dalam ingatan kita adalah seekor semut. Bukti atau contoh, biasanya sang semut akan memikul benda-benda yang berkali-kali lebih berat daripada dirinya. Namun begitu, kegigihan, kesabaran, kekuatan hatinya tidak akan padam sehingga selesai kerja dan matlamatnya tercapai. Contoh kohesi berdasarkan teks menghargai masa. Isi, orang yang menghargai masa tidak akan membiarkan berlalunya masa tanpa sebarang kerja yang berfaedah. Penerangan, pada masa kini, dengan adanya teknologi canggih, maka perhubungan menjadi semakin rapat dan banyak keputusan dilaksanakan dalam masa yang singkat.
Bukti atau contoh, tidak bertindak segera atau melengahkan keputusan akan menyebabkan hilangnya peluang keemasan. Setiap orang diberi masa yang sama banyak. Contoh kohesi berdasarkan teks keseronokan bekerja. Isi, sejak zaman berzaman, kerja ialah suatu beban yang perlu dilakukan untuk hidup sama ada dengan membanting tulang ataupun memerah otak. Penerangan, kerja bukanlah sesuatu yang ringan, tetapi bagi kebanyakan manusia, bekerja itu yang tiada hujungnya. Bukti atau contoh, namun begitu, jika kita mengambil pendirian yang optimistik, kita boleh menjadikan kerja itu sesuatu yang mendatangkan keseronokan. Contoh kohesi berdasarkan teks kemuliaan kesederhanaan. Isi, kesederhanaan ialah sikap yang menolak keterlaluan, sama ada keterlaluan dalam menetapkan sesuatu peraturan, perbelanjaan dan sebagainya. Penerangan, sesuatu yang keterlaluan umpama hiasan yang berlebihan tidak menyenangkan mata memandang. Bukti atau contoh, dalam tugas sehari-hari, sikap sederhana dalam percakapan, mengeluarkan arahan, bergaul dan lain-lain sangat penting bagi meningkatkan kecekapan sesuatu organisasi.